اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya seluruh kebaikan itu menjadi sempurna. Dialah Allah yang telah pun menyediakan kebaikan ketika mana Dia menetapkan ujian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menempatkan isteri dan anak baginda yang mulia biwadin ghaira dhi dhar'in inda baitikal muharram, di suatu tempat, di suatu lembah yang di sana Allah menyebut ghaira dhi dhar'in, pasti tidak sesekali akan ada kehidupan. Mata air tidak ada, sumber makanan tidak ada, bahkan manusia tidak duduk di situ. Ketika baginda Nabi Allah Ibrahim melaksanakan sesuai dengan perintah Allah, meninggalkan isteri dan anak baginda yang mulia, lalu isteri baginda bertanya, "Ya Nabi Allah, Allah amaraka bihadza? Adakah Allah yang menyuruh kamu meninggalkan kami berdua di bumi gersang ini?" Seorang Nabi tidak mampu untuk mengungkapkan kata-kata, melainkan hanya menganggukkan kepala kepada isteri sahaja. Kata isteri yang mulia ini, "Idzan lan yudayyi'ana." Sekiranya demikian, Allah pasti tidak akan sia-siakan kami. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan segala nikmatnya seluruh kebaikan itu menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga selawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk hamba kekasihnya, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat itu bersambung kepada seluruh ahli keluarga baginda yang tercinta, isteri-isteri baginda yang mulia dalam kalangan ummahatul mukminin, putra dan puteri baginda, orang-orang yang telah pun Allah rezekikan mereka hidup bersama dengan baginda dalam kalangan para sahabat yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati dan meredai kita dengan mereka. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Thumma amma ba'd. Usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, manusia-manusia yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan duduklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar dalam ketakwaan mereka. Yang dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan Al-Fadil Al-Ustaz Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak yang berusaha, Tuan Nazir, para pegawai dan seluruh pimpinan jawatan kuasa masjid kita yang tercinta ini, para pimpinan masyarakat, persatuan penduduk, para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, bil khusus ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi dengan ayahanda saya yang mulia datang ke tempat ini dari rumah kami di Sri Pristana, Bandar
Puncak Alam itu ke sini sekitar 74 kilometer. Mengambil masa kurang-kurang 1 jam 23 minit. Jauh? Oh, jauh ha. Tapi tak jauh. Yang jauh adalah perpisahan di antara manusia. Apabila Allah pertemukan kembali, itu adalah nikmat. Kali kedua saya datang pada malam ni. Dulu kali pertama imam kita sebutkan tadi. Tarikhnya 24 Mac 2022, sekira-kira 427 hari yang lalu. 1 jam 23 minit nak berbanding 427 hari. Bukan bandingan tiada tara. Yang kita rasa jauh perjalanan itu sementara. Yang kita rasa nikmat apabila dipertemukan semula, itu adalah kurniaan anugerah daripadanya. Segala puji bagi Allah yang telah pun mempertemukan kita semula di tempat yang paling mulia di atas muka bumi, iaitulah rumah Allah yang tersegam indah, yang kita tunduk sujud patuh kepadanya. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun berada di dalam bulan Zulqa'dah dan kita telah meninggalkan Syawal dan juga Ramadan, khususnya Ramadan sekurang-kurang 34-35 hari yang lalu. Cerita tentang Ramadan sudah tidak lagi diperdengarkan kepada kita, baik dari sudut keistimewaannya, ganjarannya, kurniaannya, nikmatnya, pahalanya, anugerahnya. Segala yang berkaitan dengan Ramadan sudah tidak lagi kita dengari dan sudah tidak diperdengarkan kepada kita. Namun ada satu perkara yang perlu untuk saya dan kita semua berikan perhatian. Ketika baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melangkah kaki baginda yang mulia kali pertama untuk memijak di mimbar, naik sahaja pada anak tangga yang pertama, kata Rasul, ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam wa huwa yaqul ya Muhammad. Jibril telah datang kepada aku dan dia berkata, wahai Muhammad, syaqiyun abdun, syaqiyun abdun. Syaqiyun abdun atau kalimah syaqiyun, mohon maaf dengan izin menterjemahkan. Syaqiyun, perkataan ini bahasa Arab. Bahasa Melayu kita, bahasa Sungai Lang ni, syaqiyun maknanya celaka. Celaka. Kita dengar seseorang tu, dia sebut pada seseorang yang lain perkataan celaka, berdesing telinga kita. Apa hal dia ni? Kita rasa tak senang, tidak enak didengar, tak munasabah, tak patut awak sebut dia celaka. Apatah lagi perkataan celaka itu disebut pada kita, lagi kita nak marah. Tak puas hati, geram, nak marah. Kerana apa? Orang sebut pada kita celaka. Kata Rasul, Jibril datang kepada aku ketika aku ingin menyampaikan khutbah di kota Madinah, khususnya di dalam Masjid An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Jibril datang dengan menyebut, wahai Muhammad, di kalangan hamba Tuhan ada yang celaka. Dan yang sebut perkataan celaka ni bukan manusia, bukan. Bukan orang saleh, bukan. Bukan Nabi, bukan. Tapi malaikat. Yang sebut pula Jibril, Ruhul Qudus. Dan malaikat ni Allah cerita dalam surah At-Tahrim, 2 sahaja ciri malaikat ni. Pertama, la ya'suna Allah ma amarahum. Yang kedua, wa yaf'aluna ma yu'marun. Sama sekali tidak pernah ingkar, tidak pernah buat tak tahu dengan perintah daripada Allah. Kedua, sebagaimana perintah dan suruhan itu yang mereka laksanakan. Tu malaikat.
Tiba-tiba datang kepada para malaikat ni Jibril. Kemudian sebut pada aku, wahai Muhammad, celaka seorang hamba Tuhan tu. Siapa yang celaka tu? Man adrakahu Ramadan fansalakha minhu falam yughfaru lah. Celaka seorang hamba itu Muhammad apabila dia diberikan kesempatan untuk berada di dalam bulan Ramadan dan Allah berikan kepada dia peluang menikmati setiap hari dalam Ramadan, fansalakha minhu, sepanjang Ramadan tu dia lalui. Ketika dia keluar sahaja pada malam 1 Syawal, kata Jibril, falam yughfarulah, sedikit pun daripada dosa kesilapan dia Tuhan tidak ampunkan. Allahu Akbar. Takut kita. Bulan yang paling lama kita duduk di masjid, bulan mana? Ramadan. Yang paling banyak rakaat kita tunaikan salat bila? Ramadan. Tarawih tu suku sakat. Hak sunat-sunat lain tu, hak sendiri-sendiri kita buat tu. Bulan mana yang paling banyak kita baca Quran? Ramadan. Bulan lain orang tak boleh khatam. Datang Ramadan boleh khatam. Satu masjid boleh khatam. Ada majlis nak pula. Subhanallah. Bulan lain kita tidak qiyam. 10 malam akhir Ramadan qiyamul lail. Malam-malam bulan yang lain tidak ada yang lebih baik daripada 30,000 malam kecuali Ramadan. Allah, solatlah kita, semayalah kita, berdoalah kita, mintalah dengan Tuhan, munajatlah kita, merayu, merintih, menangis kita dengan Tuhan. Keluar Ramadan, falam yughfarulah, Tuhan tak ampun walaupun satu dosa kita buat. Allahu Akbar. Ada manusia yang Allah matikan dia dalam bulan Ramadan. Di kejiranan tempat tinggal saya tu, kawasan perumahan dan kawasan sekitar, sehingga 30 Ramadan hari itu sekurang-kurang ada 6 kematian. 6 kematian. Yang 6 kematian ni pula ada warga emas, ada anak muda, ada seorang ibu yang baru melahirkan anak, ada kanak-kanak dan sebagainya. Mak ni dia tunggulah anak dia. Pukul 10, selalu 9.30 sampai dah di rumah. Pukul 10 bayang tak ada lagi. Pukul 11 tak sampai, 12 tak sampai, pukul 1 ada orang telefon mak dia. Tengok pula, nombor tak kenal ni. Selalunya nombor tak kenal kita tak angkat. Biar sekali dia telefon pula sekali lagi. 3-4 kali orang yang sama telefon. Terdetik dalam diri seorang ibu, kecemasan, ada musibah. Dia pegang telefon, dia tekan, Assalamualaikum, makcik mak kepada sekian-sekian. Ya, anak saya. Saya nak bagi tahu ni, anak makcik ni kemalangan. Dengar kemalangan tu dalam hati dia, mati dah lah anak aku. Dia tanya, macam mana keadaan anak saya? Walaupun yang telefon tu dia tahu dah anak makcik ni memang mati dah, tak tergamuk dia nak sebut. Saya tak tahu makcik datanglah sendiri ke hospital ni, datang ke bilik pengecaman mayat. Allah, jiran bawa dia pergi tengok sekujur tubuh depan mata anak dia. Luluh lutut dia ni, nak bercakap pun tak boleh. Yang dia tunggu supaya anak dia pulang dalam keadaan hidup, mati depan mata dia. Pasangan suami isteri berkahwin, nikah ni 10 tahun. 10 tahun. Dalam 10 tahun tu tunggu zuriat. Allah Rabbi. Abi ikhtiar. Habis usaha dah. Ustaz kalau berdoa bukan setakat tangan, dengan kaki-kaki saya akak. Nak tunjuk sungguhnya dia minta.
Allahu Akbar, tahun lepas isteri dia mengandung. Estimated delivery, melahirkan bulan Ramadan tahun ni. Oh, suka dia, suka. Lahir sahaja anak dia, pegang anak dia, tatap dia, azan dia, qomat. Muju dia tak takbir raya langsung muju. Puas hati 10 tahun tunggu. Boleh balik dah anak, boleh balik. Isteri kena tahan dulu. Ada jangkitan kuman dalam paru-paru. Tahan, tak apalah. Tak apa. Awak duduk sini dulu, saya balik dengan anak dulu. Duduk 4 hari hospital. Hospital telefon suami dia. Minta maaf tuan, kami dah usaha yang terbaik. Kami dah sedaya upaya. Pasal apa dia kata? Isteri tuan ni meninggal. Allah. Zuriat tunggu 10 tahun. Boleh anak Ramadan. Tiba-tiba Tuhan ambil isteri dia. Yang dia tunggu kelahiran seorang anak. Ya, aku bagi kepadamu seorang anak, tapi aku ambil balik isteri kamu. Subhanallah. Yang si ibu ni walau setitis tidak pernah lagi menyusukan anak dia sendiri. Mati. Allahu Akbar. Seorang ayah. Orang tua. 2 hari sekali dia WhatsApp anak dia. Pukul 5 pagi. Bang, bangun bang. Sahur. Buat voice note. Sampai isteri dia kata, Allah serabutlah ayah awak. Tiap-tiap pagi dia kacau kita suruh bangun. Tak apalah, dia kata tak apalah. Tiba-tiba satu pagi tu, tak ada suara ayah dia. Kan kita boleh tengok last scene tak? Terakhir bila kita tengok tak? Tengok tu, tak ada. Esok tak ada, lusa tak ada. Telefon tak angkat. Ayah dia duduk seorang kampung. Ayah dia pesan dah, bang, kita raya sama-sama tahun ni dah. Bawa balik cucu ayah. Mak lama dah meninggal. Tiba-tiba hospital telefon ke anak dia. Awak ni anak pada sekian ke? Ya, ayah saya. Kenapa? Dia ada di hospital sekarang. Oh, sakit ke? Biasa dah tu. Hak biasa tu sakit. Oh, tak biasa mati dah ayah awak ni. Dia yang molek-molek rasional, yang akal dia warah, dengar ayah dia mati. Yang terngiang-ngiang di telinga isteri dia sebut, Allah serabutlah ayah awak. Tiap-tiap pagi dia WhatsApp. Dia sebut pada isteri dia, lepas ni tak ada dah orang akan kacau kita, tak ada dah. Mati. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur. Di kalangan kamu ada yang kami matikan mereka. Di kalangan kamu ada yang kami biarkan hidup sampai satu tempoh usia, akhirnya kita akan mati. Hak mati Ramadan gitu, habis dah cerita dia tu. Habis dah. Yang Tuhan kirimkan kita hidup sampai hari ini. Yang Jibril kata fansalakha minhu, sepanjang Ramadan itu kita lalui sampai hari ini. Siapa kita? Kita yang sekira-kira tidak ada manusia yang boleh memberi jaminan. Oh, tak apalah ustaz, Ramadan hari itu tinggal banyak semayang pun sebagainya, tak apalah, saya pun muda lagi, torpan ada lagi. Belum tentu, bukan setakat tahun depan. Wa ma tadri madza taksibu ghada. Hari esok pun kamu tak tahu dah macam mana ia berlaku. Hak ramalan cuaca molek-molek dia ramal hujan lebat-lebat boh. Panas oleh-oleh ada. Bukan setakat baju tu kering, kerah baju tu, kerah. Tak perlu gosok dah, kerah terus. Panas. Manusia menyangka dengan timbang tara dia tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Sedikit daripada kisah Ramadan ni yang Allah sampaikan kita pada hari ini setelah Allah lepasi kita Ramadan. Kena banyak syukur kita, kena banyak ucap alhamdulillah kita ni. Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih diriwayatkan daripada Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu an. Sahabat yang bernama Talhah ini adalah sahabat yang kelima dijamin syurga
Nabi garanti, Nabi sebagai garantor, kamu adalah syurga waktu Nabi hidup. Talhah menyebut, kana rajulani dakhalani al-Islam amama ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi faghazza mujtahidan famakatha ahaduhuma hatta fi sanah thumma tuwfiya. Dia kata ada dua orang laki-laki yang dahulunya masuk Islam secara bersama di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ibnu Majah menyebut dua laki-laki ini adalah dua beradik. Dua beradik. Masuk Islam depan Nabi pada waktu yang sama. Laki-laki yang pertama kata Talhah, wa kana ahaduhuma, laki-laki pertama adalah seorang yang asyadda ijtihadan min sahibihi. Seorang yang sangat taat, sangat patuh perintah Allah, sangat jaga tata tertib dan sebagainya, lebih daripada laki-laki yang kedua. Faghazza mujtahidan, bahkan menyertai peperangan di jalan Allah, gugur syahid, mati dia dalam medan peperangan. Famakatha ahaduhuma hatta fis sanah thumma tuwfiya. Laki-laki yang kedua biasa-biasa sahaja, tidaklah terlalu banyak solat sunat, tidaklah terlalu banyak perkara-perkara baik yang dia buat, tapi ada dia buat. Cuma lebihnya laki-laki yang kedua ni dia hidup setahun selepas kematian laki-laki pertama baru dia mati. Maksudnya kalau laki-laki pertama tu meninggal tahun lepas, tahun ni baru dia mati. Masuk Islam sekali, beza dia mati setahun lebih lewat. Gitu. Baik. Habis takat tu cerita dia. Satu malam, kata Talhah, faraitu fima yara an-naim wa ana 'inda babil jannah. Satu malam ketika aku sedang tidur, faraitu, dan aku melihat di dalam tidur aku, mimpi aku ni berada betul-betul di hadapan pintu syurga. Fama'iya rajulan, bersama dengan aku ada dua orang laki-laki yang dulu aku cerita, yang masuk Islam sekali di hadapan Nabi. Seorang mati syahid dalam medan peperangan, seorang mati setahun lepas tu. Kami tiga orang betul-betul duduk depan pintu syurga. Baik. Fa kharaja kharijan minal jannah fa adhina lil ladzina tuwfiya al-akhir bainahuma. Thumma kharaja fa'adhina lilladzina ishtuhida. Tak semena-mena waktu kami tiga orang duduk depan pintu syurga ni, tiba-tiba keluar penjaga syurga datang kepada kami dan mempersilakan laki-laki yang kedua untuk masuk syurga terlebih dahulu. Selesai diiring dia masuk, fa'adhina lilladzina ishtuhida, barulah dia datang semula memberi izin laki-laki pertama diiring masuk syurga. Baik. Ketika Talhah melihat situasi keadaan ini, Talhah menyebut ajib, ajib. Pelik aku rasa, pelik. Dan kita pun rasa pelik. Talhah kata, hak nombor satu tu taat patuh pada Allah lebih daripada hak nombor dua. Yang kedua menyertai medan jihad. Yang ketiga mati syahid. Hak nombor dua biasa sahaja, mati pun bukan mati syahid. Tapi aku tengok hak nombor dua dulu masuk syurga. Barulah selesai dia masuk, dipersilakan laki-laki pertama masuk pula. Oh, kalau kita pelik, cuma tak pelik mana. Tak pelik mana. Ikutlah siapa masuk dulu pun, yang penting masuk syurga. Gitu. Kalau kita ni, ikutlah siapa masuk dulu pun. Saya tak duduk tengah ke, tak duduk depan syurga, tak apa. Jangan duduk belakang-belakang dekat pintu, tak apa dah. Sahabat dia nak tahu kenapa kawan ni masuk syurga dulu, sedangkan pada hakikat dia biasa sahaja. Thumma istayqadha, ketika Talhah bangun pada esok hari, ketika dia rasa pelik, dia cerita kepada sahabat-sahabat yang lain di kota Madinah. Bukan setakat dia, orang lain pun rasa pelik.
Bahasa mudahnya kalau orang dengar cerita Talha ni, agak-agak lah Talha, orang Ganu kata lebong, tipu ni. Tapi nak sebut Talha tu tipu, tak boleh. Kerana Talha ni sahabat Nabi satu hal. Nabi jamin dia syurga, Nabi tak jamin kita syurga. Takkan Nabi nak jamin seorang laki-laki penipu? Bukan. Tak patut, tak munasabah. Talha ceritalah para sahabat, hak dengar tu semua rasa, ya kedok, begitulah. Nak percaya, tapi berasa pelik. Kalau tak percaya, Talha ni menipu pula. Lalu dia cerita pada Nabi SAW. Ketika baginda dengar kisah ni, baginda tanya sahabat, min ayyi dhalika ta'jabun? Pada cerita Talha ni, mana kat kamu rasa pelik? Min ayyi dhalika ta'jabun? Peliknya di mana? Nabi tanya kita, peliknya di mana? Pelik sungguhlah. Sepatut orang masuk syurga, laki-laki pertama lah dia masuk dulu, barulah laki-laki kedua. Lalu Rasul menyebut, awalaysa qad makatha ba'dahu hatta fis sana? Adakah kamu tidak dengar bahawa Talha dia sebut bahawa laki-laki kedua tu hidup setahun lagi lepas tu? Qalu bala, ya, dia kata. Wa huwa adrakahu Ramadan. Dalam tempoh setahun sekali lagi Allah pertemukan dia dengan Ramadan. Fa shalla kadza wa kadza sajdatan hatta fis sana. Dan dia solat dalam tempoh 1 tahun. Banyak mana dia solat, dia sujud pada Allah? Banyak. Bainahuma ab'ad ma bainas samai wal ard. Beza amalan dua laki-laki ni. Oleh kerana sekali lagi Tuhan bagi kepada dia Ramadan, Allah persilakan dia dulu masuk syurga. Tu dia. Kita tak apa lah. Tarawih tahun ni tak buat tak apa. Bukan wajib pun. Jawatan kuasa fatwa ulama tak kata wajib. Kita lebih mufti daripada mufti. Sebelum fatwa rasmi itu keluar, banyak dah fatwa kita keluar. Baik, kita dah sebut tadi, Allah Subhanahu wa taala kirim Jibril kepada Nabi untuk menyebut siapa di kalangan hamba-Nya yang celaka. Kata Al-Imam Darul Qutni, seorang ulama hadis, dia menyebut salah satu golongan mereka adalah apabila seseorang itu Allah rezekikan kepada dia Ramadan, dia beribadah di dalamnya tetapi dia riak dan takabur dengan amalan yang dia buat. Masjid ini sembahyang tarawih berapa rakaat? Kita buat 8 je. 8. Allah malu. Siapa bila nak buat 8? Tu dia. Sepatutnya bukan 20, 36 dah kita buat. 36. Dah orang tu tanya, Tuan Haji buat berapa? Dah saya walaupun buat 8 di masjid, balik di rumah saya sambung lagi lah. Kita ni puasa hari ke-10 dah ni. Baca Quran banyak mana dah? Dia tanya orang sebelah dia. Saya kan? Awak lah. Saya sebenarnya sungguh ni Quran pun tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. 10 hari dah kita puasa, tak jumpa lagi. Tuan Haji banyak dah baca. Saya malam ni kali ketiga dah saya nak khatam. Tu dia. Masjid ni buat qiyamul lail. Buat. Bila? Macam biasa 10 malam akhir. Allahu Akbar. Takkan nak tunggu 10 malam akhir. Kalau mati malam pertama Ramadan, tak qiyam lah buat kita. Tu dia. Dah Tuan Haji qiyam dah. Saya bukan setakat Ramadan. Nu rejak bangun dah. Cuma semalam saya rasa kesal sangat. Kenapa pula? Selalu dapat 11 rakaat qiyamul lail ni. Dia sebut. Dah tadi berapa? Dapat 9 10 gitu. Tu dia. Ketika seorang hamba itu dia riak dengan amalan dia buat ketika Ramadan, pertama tu celaka dah. Kalau malaikat yang sebut pada kita celaka sungguh kita.
Yang kedua, malaikat juga sebut tidak diampuni dosa. Memang tak ampun dosa kita. Oh, letih saja rupanya, letih saja. Yang kita semaya tu, start daripada sebelum maghrib sampai dah masjid ni. Tunggu iftar jama'i. Sambil-sambil tunggu iftar kita baca dah pula Quran. Orang azan, kita makan sekejap, semaya jemaah pula. Selesai, makan sama-sama. Kadang-kadang tunggu isyak tu ada kuliah pula. Dengar pula kuliah, semaya isyak sama-sama. Lepas semaya isyak, semaya sunat pula. Tarawih pula 8 rakaat, sambung pula witir 3. Orang lain pakat balik dah, kita ada tahlil lagi. Habis tahlil, tadarus pula. Lepas tadarus tu, orang balik belakang tinggal kita 3-4 orang. Oh. Dah kita pun kalau nak balik, kerja-kerja pun tak ada. Dah anak sekolah pun tak atas dah. Duduk masjid lah kita. Lepas subuh pagi esok pun kita balik. Kita lah doa lah kita siang malam pagi petang. Minta lah kita dengan Allah. Rupa Tuhan tak ampun. Subhanallah. Rupanya yang sedang kita minta duduk dalam celaka dah kita tu. Sebab itu, seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Hafidh Abdul Rahman Ibn Ahmad Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang beliau ini telah pun kembali ke rahmatullah sekitar tahun 395 Hijrah di bumi kota Damaskus di Syria di usia 59 tahun, semoga Allah merahmati beliau, menyebutkan, mengungkapkan kata-kata yang sangat bermakna maksudnya kepada orang yang meraihkan Syawal. Kata beliau, laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukanlah milik orang-orang yang memakai pakaian yang baru pada 1 Syawal, bukan. Tetapi hari raya adalah milik orang yang apabila tibanya 1 Syawal bertambah ketaatannya kepada Allah. Kita nak azan dulu macam mana? Kau boleh terus dengan izin Baik. Sedikit lagi. Laisal 'id liman tajammala bil libas war rukub, innamal 'id liman ghufirat lahu dhunub. Hari raya bukanlah hari menunjuk pakaian yang mahal dipakai dan kenderaan-kenderaan mewah yang mereka naiki, bukan. Hari raya adalah liman ghufirat lahu dhunub, seseorang yang apabila sampai 1 Syawal dosanya telah diampunkan oleh Allah. Allahu Akbar. Tanda Tuhan ampun dosa kita ni, selepas Ramadan, hak kita buat dalam bulan Ramadan, hak itulah kita buat. Kalau kita baca Quran 15 baris, 1 pipi, 1 muka, hak itulah kita baca. Yang tak habis lagi, tak sempat khatam, hak itulah kita sambung. Hak solat sunat kita buat 4 rakaat sebelum zuhur, hak itulah kita buat. Yang kalau ada rezeki tiba-tiba terjaga bangun 2 rakaat solat malam, itulah yang kita buat. Dan kalau tak mampu, celak saja mata kita istighfar astaghfirullah sekali, itulah kita buat. Tapi sekiranya dia keluar sahaja, tutup teguh, habis. Dan saya sedang bercakap kepada orang-orang yang telah pun Allah sucikan hatinya, kerana mereka ini adalah orang-orang yang masih menempatkan dirinya di rumah Allah. Sedangkan di kalangan manusia yang lain sudah pun mereka menempatkan diri di tempat yang lain. Akhir sekali, hikmah di sebalik ujian apapun yang kita alami, Allah Subhanahu wa taala suruh kita minta maaf dengan dia. Boleh buka di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat pada juzuk yang kelima. Muka surat 96 ayat 106. Kedudukan di halaman mushaf di sebelah kiri, ayat paling atas sekali. Baris yang pertama, Allah Ta'ala menyebut wastaghfirillah. Wastaghfirillah. Minta ampun dengan aku, minta maaf dengan aku. Innallaha kana ghafur. Sesungguhnya aku ni Tuhan yang di sisiku ada satu, Ghafur, Maha memberi kemaafan. Baik. Sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia buat salah, kemaafan di sisi Tuhan sudah ada untuk kita. Sudah ada. Cuma Tuhan menunggu di kalangan hamba-Nya, siapa yang minta maaf, aku bagi.
Tapi kerahnya hati kita, tak minta maaf kita, tak minta maaf. Banyak mana salah kita dengan Tuhan, banyak. Ada orang cerita pada saya itu. Satu situasi, sebuah keluarga dia balik raya. Suami isteri ni gaji hebat, jawatan pun tinggi, puluh-puluh ribu seorang. Rumah pun 4 tingkat, ada lift, swimming pool, ada bibik dan sebagainya, driver. Anak 4 orang. Nak balik raya di rumah mak dia. Biasa rumah kampung. Rumah dia segala-gala ada. Sauna lah, air conditioner lah, segala-gala, jacuzzi. Dah rumah mak kita kampung, biasa saja. Aircon pun tak ada. Tangga pakai letak gitu, patah angkat balik. Daihnya rumah mak kita. Nak selesa macam rumah kita ada. Isteri dia kata tak payah balik lah, rumah mak awak tak selesa, anak-anak tak boleh tidur, nyamuk rumahnya. Tak boleh. Raya kan ni, kita pun setahun sekali balik. Ajak mak raya tu rumah kita, tak boleh. Orang tua dia nak duduk rumah dia. Baliklah. Dan dia sebelum balik ni, biasa orang kaya beli baju raya anak. Bukan tunggu sale, bukan. Pergi butik yang selalu dia pergi ya. Pergi butik pula, tak tengok harga tag tu, bahkan tak ada harga pun. Sampai di kaunter scan baru keluar. Dia ambil 3-4 lah, anak-anak dia ambil 3-4 pasang seorang try, setuju dengan color, saiz pun ada, letak atas meja. Selesai lipat masuk dalam beg dan sebagainya, bayar 4,500. 4,500 boh. Balik kampung halaman, budak-budak baru tengok suasana kampung. Allah, bendang padi, sawahnya, lembunya, itik ayam. Suka budak-budak. Main berlari ni, Allah peluh Tuhan saja yang tahu. Badan baju ni bau, puas hati. Masuk dalam seluk pula. Dah bila nak mandi, air telaga, air perigi, sejuk boh. Tarik baju budak tu letak tepi mandi. Nasib baik tak terjun je dalam telaga. Tok dia, nenek dia tengok baju sepoh sebagai, ambil kutik-kutik, masuklah mesin basuh. Ambillah cadar, ambil sapu batang, masuk sekali. Dah mesin basuh rumah mak kita. Bukan macam rumah kita. Spin tu pusing sendiri. Toki pusing sendiri. Kadang-kadang masuk dalam beg tu pusing dengan tangan, nak suruh pusing. Dahsyat. Rumah kita tekan semua automatik. Keluar-keluar siap gosok. Tu dia rumah kita. Dah mak ni tengok baju cucu dia, tok ni tengok baju cucu dia, dia ambil semua, dia letak dalam mesin basuh, dia basuh. Siap basuh tu, angkat-angkat, luntur warna. Kena di baju anak dia. Dia pegang baju anak dia. Dia tanya pula, mak siapa basuh baju ni? Mak basuh tadi. Buta kau mak, tak nampak apa? Baju anak saya tu. Mak tahu berapa harga selai? Mak tak tahu pula kena apa. Tak apa mak ganti. Tak payah. Duit mak pun saya yang bagi. Mak bukan ada duit pun. Allahu Akbar. Apa perasaan seorang ibu seperti itu? Bukan terguris, luka hati dia. Kita seorang anak telah bersalah kepada mak kita. Dia minta maaf ke tak minta maaf? Anak pula tak tidur atas rumah, tidur dalam kereta. Buka enjin kereta, buka aircon. Mana cucu mak belakang ni? Tidur dalam kereta. Kenapa pula mak dah sedia? Mana boleh tidur? Mak tak nampak kalau lubang-lubang nyamuk dan sebagainya. Habis bengkok anak-anak saya. Insurans mahal, bukan murah. Allah. Kalau macam ni mak saya tak balik pun tak apalah. Start kereta, malam tu juga dia balik. Dia bersalah dengan mak dia tak? Baik, itu sekali. Tuhan menyebut wastaghfirillah, datang minta maaf dengan aku. Berapa banyak salah kita dengan Tuhan? Banyak. Yang orang melihat kita ni mulia datang ke masjid. Sedangkan yang datang ke masjid tu dia banyak dosa, dia minta ampun pada Tuhan. Yang tak datang tu bukan maksud dia maksum tidak berdosa, tidak, tapi belum masanya lagi Tuhan panggil dia. Tiba-tiba Allah menyebut wastaghfirillah, datang minta maaf, minta ampun dengan aku. Kerana apa aku suruh minta?
Innallaha kana ghafur. Kerana di sisi aku ada keampunan untuk kamu. Cuma kamu tak minta. Manusia akan jemu ketika mana dia minta berulang kali. Oi, serabutlah dia ni. Bukan setakat serabut dengan orang, dengan anak kita. Minta banyak kali pun kita serabut. Tapi Tuhan suruh minta dengan dia. Kita tak minta. Oh, teramuknya kita. Semoga Allah jualah memberi keampunan kepada diri saya dan kepada kita semua sebagai seorang anak. Dan walaupun kita seorang ayah, kita tetap seorang anak yang juga pernah memiliki ibu dan ayah kita satu ketika dulu. Semoga Allah merahmati mereka semua dan menjadikan tempat persemadian mereka salah satu di antara taman-taman syurga. Dan semoga Allah juga menjadikan tempat persemadian kita nanti salah satu di antara taman-taman syurga. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita bertemu di lain kesempatan. Dan saya tidak berhajat untuk mengambil masa yang lama kerana mungkin di kalangan kita ada urusan keluarga dan sebagainya. Kerana itu lebih memberi manfaat dan juga keutamaan kepada kita. Dan terima kasih yang tidak terhingga di atas undangan yang begitu bermakna, khususnya kepada Ayahanda Haji Hashim kita yang bersusah payah. Saya rasa sebelum sampai 27 ni ada undangan pada 21 Januari, tak silap saya sekali. Waktu Tuan Haji bagi pula pada 18 Februari untuk Isra' Mi'raj. Kali ketiga dah pula ni. Allah, tak tergamuk saya rasa. Kalau tak hadir lagi, kalau nak masuk exam 3 kali tak masuk kelas, kena bar dah. Kena bar. Jadi kita sekarang bukan kena bar, kena kecam. Netizen ramai kena kecam. Internet laju, cepat kita kena kecam. Jadi sebelum kena kecam, kena bar, kita hadir dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.